Okey, kita sambung. Sifat yang ketiga, songsangan terhadap penambahan. Okey, dekat sini nama dia songsangan sebab dia akan berlaku perubahan simbol. Okey, contohnya A lagi kecil daripada B. Okey, sekiranya A lagi kecil daripada B dan kita letak negatif dekat A, negatif dekat B, masa ni barulah simbol dia berubah, B yang kena cucuk. Okey, nanti kita akan lihat dia punya contoh. Okey, seterusnya songsangan terhadap pendaraban. Okey, dekat sini sekiranya A lagi kecil daripada B dan kita tukar nombor tu jadi 1 per A dan 1 per B, so dekat sini akan berubah sebab tu nama dia songsangan. Okey, dia akan berubah simbol B yang kena cucuk. Okey, kita boleh lihat contoh dekat sini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan songsangan tu tadi. Okey, contoh kita ada nombor 2 dengan 6. Okey, 2 dengan 6 ni, 2 lagi kecil daripada 6 kan. Okey, sekiranya sebelah kiri 2 ni didarab dengan sebarang nombor negatif, contoh dia negatif 3, so dekat sebelah kiri akan jadi negatif 6. Sebelah kanan akan jadi negatif 18. So, negatif 6 dengan negatif 18, siapa lagi kecil? Ingat garis nombor. Nombor yang besar ada negatif, dia lagi kecil. Okey, so dekat sini ada perubahan simbol. Okey, begitu juga dengan operasi bahagi. Okey, kalau kita ada 2 dengan 6 juga, sama kan 2 dengan 6 ni. Okey, sekarang kita nak buat proses pembahagian tapi nombor negatif. Okey. So, apabila kita libatkan nombor negatif dalam bahagian tu, jawapannya ialah negatif 1 dengan negatif 3. Okey, negatif 3 lebih kecil. So, dekat sini berlaku perubahan simbol. Ni simbol dah tukar semasa kita wujudkan darab dengan bahagi nombor negatif. Okey, itu kena ingat. Okey, seterusnya kita akan lihat pada operasi asas aritmetik. Okey, penambahan. Okey, tadi kita belajar darab dengan bahagi nombor negatif akan berubah simbol. Okey, sekarang kalau berlaku penambahan atau penolakan, okey. Ini dia tolak, ini tambah 3, yang ini tolak 3. Okey, simbol dia tidak berubah sebab 2 tambah 3, 5, 6 tambah 3, 9. Masih lagi 5 tu lagi kecil daripada 9. Okey, begitu juga tolak 3 dengan tolak 3. So, negatif 1 lagi kecil daripada 3. So, dekat sini tiada perubahan simbol. Okey, begitu juga apabila kita ada simbol macam ni, maksud dia pone ne. So, maksud kat sini 2 tolak 3. Kat sini pone ne 6 tolak 3. So, sama proses macam yang kedua ni. Sama. Okey, seterusnya. Kalau dia ne maknanya po. Dia tambah lah. Kat sini operasi tambah. Ne po. So, sifat dia sama dengan yang pertama tadi. Dia tidak ada perubahan simbol untuk tambah dan tolak. Okey, seterusnya. Kita akan buat untuk darab. Okey, kalau darab nombor positif, tidak akan ada perubahan simbol iaitu 2 darab 3. 6 darab 3. So, 6 dengan 18. So, dia sama simbol. So, bahagi nombor positif pun sama simbol. Tidak ada perubahan. Okey. So, ingat balik semula. Kalau ada darab dengan nombor negatif, so, automatik kat sini simbol akan berubah. Okey. Okey, hanya darab dan bahagi nombor negatif sahaja. Okey, kalau yang macam ni, dia darab dengan suatu nombor yang positif. So, dia tidak ada perubahan simbol. Okey, seterusnya 7.2. Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Soalan pertama, Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan dalam masa 3 hari yang diambil oleh Pak Samad. Masa 3 hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari.
So sikit kat sini kita lihat huruf yang digunakan adalah T. T sebagai masa dia. So T, dia nak bagi tahu kat sini T kurang daripada 42 hari. So macam ni. Maknanya 41 hari dan ke bawah. Okey, tak termasuk 42. Okey, soalan kedua. Okey, saya lupa nak terangkan dekat sini. Okey, nama-nama lain bagi simbol lebih besar sama ni ialah sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada dan juga minimum. Okey, simbol untuk lebih kecil, kurang daripada atau sama, selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, maksimum. Okey, maksud dia tak boleh lebih daripada had ni. So dia selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, maksimum. Maksimum dia paling kanan di sini saja. Okey, manakala yang sebelah ni tadi sekurang-kurangnya. Okay, sekarang dia maksimum kan. Dia sekurang-kurangnya, dia boleh pergi maksimum dan dia tak boleh kurang daripada sini. Okey, dia tidak kurang daripada minimum dia. Minimum maknanya semakin berkurangan. Minimum dia dekat sini, dia tak boleh kurang lagi. Itu maksud dia lah. Okey, so soalan kedua, dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya. Okey, so kat sini sekurang-kurangnya ialah simbol yang pertama ni. So huruf yang digunakan ialah L. Okey, so L sekurang-kurangnya maknanya dia ada simbol sama dekat bawah, 32. Okey. Seterusnya, Puan Chin membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Jisim kek yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chin memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey, dia ada 2 kilo kek, dia potong sama rata kepada 10 orang jirannya secara sama rata kan. Okey, so dia pakai huruf X. Kat sini tadi I, okey sekarang X. So maknanya satu jiran akan dapat kek yang kurang ataupun sama dengan, sebab dia kat sini dia tulis tidak lebih daripada. Ni, tidak lebih daripada ni. Okey, so simbol ada sama dengan kat bawah. So 2 kilogram tadi bahagi dengan 10 keping, 10 jirannya. Okey, seterusnya Cik Mohan ialah seorang peniaga. Dia ingin menderma 3% daripada keuntungan yang diperolehi kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Okey, 3% maknanya 3% per 100. Okey, dia akan derma kepada, dia ingin menerima 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal setiap bulan. Keuntungan yang diperoleh Cik Mohan ialah RM. Keuntungan, okey dia pakai P dalam RM yang perlu diperoleh Cik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi 240 sebulan. Okey. So, 3% daripada keuntungan dia. So, 3% daripada keuntungan melebihi. Melebihi. Tidak lebih lah kan? So, melebihi. Lebih. So, kena hati-hati baca soalan ni. Melebihi 240. Okey. 3% daripada keuntungan dia tu, dia akan derma sekiranya dia ingin menderma 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal ni jika dermanya melebihi 240. Macam inilah. Okey, seterusnya situasi H lagi besar atau sama dengan 110 ialah tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki stroller. So dekat sini jawapan dia ialah tinggi penumpang yang dibenarkan. Kita kena buat tulis satu situasi, maknanya kena tulis ayat lah. Okay, so tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster. Ni roller coaster. Kalau nak naik roller coaster kena ukur tinggi. Okay, contoh kalau kita pergi dekat Universal Studio Singapura
tak cukup tinggi, tak boleh masuk. Okay. So ayat dia, tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah kat sini sekurang-kurangnya 110 cm. Okay, seterusnya soalan B. T ialah suhu. T kurang daripada negatif 5 dengan keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Okay, sekarang kita akan buat ayat. Suhu pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk kurang daripada negatif 5 darjah Celsius. Okay, soalan ketiga. M lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan Encik Siva. Okay, so gaji bulanan Encik Siva ialah lebih daripada RM 4,600. Okay, kalau dalam bentuk ayat, kita kena tulis unit dia pada angka. Tapi dalam bentuk ketaksamaan linear, kita tak tulis unit. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah apa yang kita dah belajar dalam persamaan linear. Tapi kat sini ketaksamaan linear. Kenapa nama dia ketaksamaan linear? Sebab adanya penggunaan simbol ni. Ketaksamaan linear. Okay, sekarang kita kena hati-hati sebab ada situasi yang akan menyebabkan simbol dia berubah. Okay. Jadi sekarang saya memilih untuk tidak merubah simbol. Ada cara dia. Okay. Saya tak nak jadi macam terlupa nak tukar simbol. Jadi saya gunakan basic matematik macam mana nak buat supaya jawapan kita tetap betul. Okay, so yang pertama, kita kekalkan bentuk ni. So X kita turunkan. Turunkan 7, tuan rumah turun. Okay, barulah 2 ni pindah sebagai tolak. Okay, tambah, pindah jadi tolak. So maknanya X lebih kecil daripada 7 tolak 2, 5. Okay, seterusnya. X kurang atau sama dengan, okay, kita akan ikut je apa simbol yang diberikan. So 7, kat sini tolak 2, pindah jadi tambah 2. So X lebih kurang atau sama dengan 9. Okay, seterusnya. X lebih besar daripada 7, tuan rumah. Okay, sekarang ini darab. So darab pindah jadi bahagi. So dia akan pindah ke bawah jadi per 2. Okay, siap. Okay, seterusnya. X per 2. So X lagi besar atau sama kayak ni. Saya akan tembak ke sana. So maknanya kat sini bahagi pindah jadi darab. So 7 darab 2, saya terus tulis 14. Okay, seterusnya. Okay. Soalan yang sama yang saya ulas dalam soalan persamaan linear. Okay, kat sini okay, saya akan ajar macam mana untuk kita tak payah ubah simbol. Kita kekalkan simbol yang diberikan. So first kita kena fikir tentang X. Kita akan pindahkan X pada tempat yang lebih besar. Antara 2 ni, kita tengok pada nombor dia, 2 dengan negatif 3. So siapa lagi besar? 2 kan. So kita akan pindahkan negatif 3X ni ke sebelah kiri. So tuan rumah turun dulu 2X. So ini negatif pindah jadi tambah 3X. Okay, yang ni 7 ni tuan rumah. Kena ingat tuan rumah mesti turunkan dulu. Sebab apa-apa nanti tak tertinggal. Baru kita fikir, dia macam tuan rumah akan bukakan pintu, baru tetamu ni masuk. So kat sini positif 2 kita akan pindahkan. Kita nak kumpulkan nombor sebelah kanan. So dia jadi tolak 2. Okay, kekalkan simbol. 7 tolak 2, 5. Okay, 3 tambah 2, 5X. So X. Okay, 5 tuan rumah. Okay, baru kita fikirkan 5 yang sebelah ni nak pindah. Okay, so kita perkan 5. So X lagi kecil atau sama dengan 1. Okay, sekiranya kamu jawab X
lagi besar daripada 1. Saya tak tahulah apa simbol yang kamu tersalah tu sampai jadi macam ni. So dekat sini jawapannya dikira salah sebab sepatutnya yang kena cucuk tu X. Tapi kat sini yang dicucuk 1, jadi kat sini salah, yang sini betul. Okay, so kita teruskan yang kedua. Soalan kedua. Okay, so kita ada negatif 2B tolak 9. Okay, so kita tengok B. Kita akan tengok huruf dulu. Okay, huruf yang akan pilih tempat dulu. Okay, sekarang kita ada negatif 2 dengan B. So, siapa yang lagi besar? Yang positif kan? So, simbol kita kekalkan. So, B stay. Okay, sekarang ini akan pindah ke kanan. So, negatif pindah jadi positif 2B. Okay, yang ni tuan rumah negatif 9 turunkan. Okay, 7 ni positif kan? Positif, tak nampak simbol dia positif. So, dia tolak 7. So, dia negatif 16. 3B. Okay, so kita akan pindahkan 3. So, B adalah negatif 16 per 3. Okay, dah tak boleh kecilkan. So, next. Okay. X. Okay, so X lagi besar daripada 6 tambah 2. X lagi besar daripada 8. Okay, ni ada negatif. Okay, so sekarang saya ajar macam mana. Kita tak payah tukar simbol. So, kita just tukar tempat. Okay, yang ni negatif kan. Kita pindahkan semua. Kita pindahkan semua, dia jadi positif. Okay, yang 9 ni, dia positif. Kita pindahkan jadi negatif 9. So, kita kekalkan. So, dekat sini, 3 sebagai bahagi, dia akan pindah sebagai darab. So, darab negatif 27. Ini jawapan dia. Kat sini saya kekalkan simbol dia tidak berubah. Okay, seterusnya. Kita kekalkan simbol. Okay, so sekarang X tu dah ada kat sini yang dah positif. Okay, so ini darab dengan sebelah. So, negatif 21. Okay, seterusnya. Okay, macam mana? Untuk kita kekalkan simbol, kita kena fikirkan kita punya huruf yang kita nak cari tu. So, sifat huruf yang kita nak cari tu mestilah positif. Sebab tu dekat sini dia kekal, yang ni dia kekal. Yang ini kita pindahkan sebab dia punya X tu negatif. Jadi saya pindahkan dia ke sebelah. Okay, bila dah pindah, dia jadi positif. So, simbol tak berubah. Yang ini pun dah positif. So, saya stay. Yang ni, dia negatif ni. So, kita kena pindah kat sebelah. So, dia jadi 4X. Negatif pindah jadi positif. So, kat sini tuan rumah 7. So, negatif 15 jadi tambah 15. So, 4X. So, 7 tambah 15. 22. Betul tak? Okay. So, kita akan pindah ke 4. So, X adalah 22 per 4. So, kita kecilkan dapat 11 per 2. So, maknanya X lebih kecil. X kurang daripada 11 per 2. Okay. Bagi jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Dia lagi mudah. Memudahkan urusan. Okay, seterusnya. Okay, ini yang kita dah bincang tadi. Okay, apakah penyelesaian yang mungkin bagi ketaksamaan yang berikut jika X ialah integer? Okay, so kalau X lagi besar sama dengan 3. Okay, sekarang dia nak penyelesaian yang mungkin. So, dia nak tahu berapa nilai X tu. Okay, jika X ialah integer, maknanya kita kena bagi jawapan dalam bentuk integer lah. So, X sama dengan, termasuk 3 kan. So, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okay, kalau X saya kecil daripada, kurang daripada atau sama dengan 5. So, X kita ialah negatif 5 termasuk negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan seterusnya. Okay, so kat sini ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah mempunyai lebih daripada satu penyelesaian. Okay, so kat sini lebih daripada satu penyelesaian.
Okay, ada lebih 1, 2, 3, 4, 5 dan ke belakang ni. Banyaklah penyelesaian dia. Okay, seterusnya. Okay, ketaksamaan linear serentak. Okay, ini kena pandai lukis. Okay, sekarang kita akan fokus pada nombor yang diberikan, iaitu X lagi kecil daripada 3. Okay, kita kena buat satu garis nombor. Okay, antara 3 dengan 5, siapa kiri, siapa kanan. So, 3 sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Okay, sekarang X lebih kecil. So, kita bulatkan dan anak panah ke kiri. Okay, ini X kita bulatkan dekat 5 ni. So, dia ke kiri juga. So, dekat sini kita kena buat dia punya macam mana cakap dia punya kawasan yang serentak ada anak panah ni. So, kawasannya adalah sebelah sini. Okay, so dekat sini macam mana kita nak buat dia punya penyelesaian. So, kita akan baca apakah kawasan merah ni. So, X. Okay, so kita akan fokus pada 3 tu. Kita akan turunkan 3. So, dekat tempat 3 ni, dia ada simbol bulat saja. So, dia adalah lebih kecil. Ni jawapan akhir dia. Okay, menerangkan kawasan yang merah ni. Yang mana adanya kedua-dua garis nombor yang mewakili soalan ni. Okay, so kita cuba lagi. Soalan kedua. So, kita ada satu garis nombor. Okay, antara negatif 2 dengan 6. Siapa kiri, siapa kanan. So, negatif 2 sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Dia kena ikut garis nombor dulu. Okay, so next kita akan lorikkan. Okay, sekarang sini negatif 2 ada tanda bawah. So, dia ada hitam kan. So, kita akan ikut dia punya simbol tu ke kanan. So, kita akan tambah ke kanan. Okay, seterusnya. Okay, tak cukup panjang. Okay, saya panjangkan sebab soalan yang kedua ni X lagi besar daripada 6. So, dia bulat sahaja dan dia ke kanan. Okay, saya nak bagi dia nampak persamaan gabungan antara dua-dua garisan ketaksamaan linear ni. So, dekat sini kita akan baca apakah kawasan ni. Okay, so sekarang dekat sini cerita yang nampak dekat kawasan merah ni ialah 6. Okay, 6 dan juga X. So, X kita letak depan. Okay, so dekat sini X ke kanan kan. So, X lagi besar. So, dia tak ada tanda hitam kat sini. So, dia just macam ni je. X lagi besar daripada 6. So, X kita adalah 7, 8, 9, 10. So, X lagi besar daripada 6 lah. So, kita gabungkan kedua-dua garis nombor. Okay, so kat sini seterusnya. Okay, soalan ni kita ada 4 dengan negatif 3. So, negatif 3 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Negatif. So, kita akan hitamkan ni. So, dia akan gerak ke kanan. Okay, lagi satu. Bulat saja dekat 4. So, kita gariskan dia ke kiri. So, apakah persamaan, apakah serentaknya mereka ni? So, kita akan gabungkan. Kat sini ada dua nombor yang dikaitkan. So, macam mana nak tulis? So, letak negatif 3, turunkan 4. Okay, letak X. Dia ikut huruf ni. X sama, kita akan pakai X. So, dekat sini kita akan tengok pada 3 ni. 3 ni, dia ada simbol hitam ni kan. So, dia akan tanda dengan sama dekat bawah. Okay, manakala 4 pula, dia hanya bulat saja. So, dia tak perlu garis bawah. Macam tu. Okay, so kat sini kita dah lihat 3 keadaan. Bagaimana kalau kita nak baca dia ke kiri, macam ni. Bagaimana nak membaca kalau kedua-duanya ke kanan, macam ni. Okay, bagaimana juga nak membaca jika dia berada di tengah. Macam ni. So, dia melibatkan kedua-dua nombor tu. Okay, seterusnya. Kita ada 6. Okay, lupa. Kita kena susun. Siapa kiri, siapa kanan. So, negatif 4 dengan 6. Okay, lepas tu kita akan lukis dia punya garis nombor. Ketaksamaan linear dia. Okay, 6 tu dia ada garis bawah. So, saya kena hitamkan. Okay, so dia ke kanan. Tengok simbol ni.
Sini, okay, tambah anak panah. So, dia sama kan simbol dia. Okay, lepas tu, sekarang X lagi kecil daripada 4. Negatif 4. So, dia ke kiri. Dekat sini ada situasi dua jawapan sebab kita ada kawasan sini. Sebab dia tak bercantum, jadi kita memang ada dua jawapan. Jadi, macam mana cara nak tulis jawapan? So, kita akan fokus sebelah sini. X dengan negatif 4. So, dia akan tanda macam ni. So, dekat sini kita akan tulis atau. Ataupun kita boleh buat koma. Okay, kita tulis atau. Ataupun kita buat koma. Okay, so kita akan baca sebelah sini. X dengan 6 ni. So, X. Dia dilorikkan. So, kita akan tanda bawah. Macam tu. So, saya beri 4 jenis cara baca. Jadi, bila jawab soalan tu, tengoklah 4 jenis cara untuk ketaksamaan linear serentak. Okay, yang ini pula, dia daripada soalan. Yang ini, saya rungkaikan daripada jawapan. Yang ini daripada soalan. So, soalan ni, kalau ketaksamaan linear serentak, ketaksamaan linear dia hanya satu huruf. Jadi, dia tak sama macam persamaan linear serentak. Dia ada dua huruf. Kita kena cari dua-dua huruf. Okay, so ini macam mana nak selesaikan? Kita selesaikan macam biasa. Sebelah kiri tu, D tolak 3 lebih kecil daripada sama 6. Okay, so D, dia dah positif kan? So, 6 tambah 3, D 9. Okay, yang ni 3D. Okay, saya pindahkan terus. So, jadi 5 tuan rumah tambah 4. So, 9. So, D lebih kecil. Okay, 9 per 3 kan? Sebab darab pindah jadi bagi. So, kita kecilkan jadi 3. Okay, sekarang ini adalah jawapan akhir yang kita bincangkan tadi. Okay, sekarang kita kena gabungkan kedua-duanya. Okay, sekarang kita buat satu garis. Okay, sekarang kita ada 3 dengan 9. So, 3 sebelah kiri, 9 sebelah kanan. Dan kita akan lukis dia punya garis ketaksamaan dia. Okay, 9 tu dia kena lorikkan. So, dia ke kiri. Okay, tak cukup. Okay, saya lebihkan sikit. Okay. Kurangkan je. Okay, sini 3. Okay, so 9 ni dia ada lorik. Okay, kita ke kiri. Okay, 3 pula. Dia pun ada lorik juga. So, kita lorikkan. So, dia ke kiri juga. Jadi, dekat sini kita akan cari dia punya bacaan di sebelah kiri. Okay, berapa bacaan dia? So, kita akan letak X dengan 3. 9 ni tak terlibat, 3 je. So, X dengan 3 ni. So, dia sebabkan dia ada tanda tu. Jadi, kita akan follow ni, simbol ni. So, simbol ke sini. So, kita tanda bawah. Okay. X pula. Sorry. Okay, sekarang soalan ni D. Ni hati-hati. So, dia D. Okay, tanda bawah. Okay, next. Okay, sama juga soalan. Okay, so 2I negatif 3. I negatif 3 per 2. Okay, 9I 16 tambah 2. 9I sama negatif 9I lebih kecil sama 18. So, ini kita akan pindahkan 9 jadi per 9. 18 bagi 9, 2. Okay, so ada satu nombor negatif dengan satu nombor positif. Okay, sekarang kita nak lukis. Okay, saya lukis sebelah sini. Okay, satu kiri, satu kanan. Ada dua jenis nombor. Mestilah nombor negatif di sebelah kiri. Nombor positif di sebelah kanan. Okay, sekarang kita akan lukis untuk I yang ni. First ni dia tak ada lorik. So, dia ke kanan.
Yang ni dekat 2 ni dia ada lorek, dia ke kiri. So ini cara baca di tengah. So ini adalah kawasannya. So dia melibatkan negatif 3/2. Okay, saya negatif 3/2 dan juga 2. So huruf apa ni? Huruf I. Okay, kita tak I kat tengah-tengah. Okay. So untuk yang sini kita tanda macam ni. Untuk sebelah 2 ni tanda macam ni. Okay, nampak tak dekat sini? Untuk 2 kita tengok dekat sini bacaan dia kan. Okay, so simbol dia ke sini. So sebabkan dia ada lorek, so dia ada tanda sama dengan kat bawah. Okay, untuk 3 negatif 3 ada negatif ni. Negatif 3/2 dia ke kanan, so dia tak ada lorek, so dia okay, saya faham. Dia okay. So kita tengok dia punya ni, so dia bulat saja, tak ada lorek, so kita akan tanda dia ke sini. Okay. Cara nak baca ni sebenarnya kalau di tengah-tengah, pastikan arah dia sama sebab kita buat ni mengikut garis nombor. Jadi dia mestilah, sebab ini kawasan tengah ni adalah kawasan X. Okay, ini adalah kawasan X. Tengah kan. So X tu dia sebelah kanan dengan 3. Ini kawasan X ni dia lagi kanan daripada 3. 3 ni sebelah kiri. Sebab tu yang kena cucuk tu negatif 3. Okay. Kalau macam ni dia terpisah. Okay. Dia boleh ikut simbol atas ni. Ini sama dengan ni. Ini sama kan. Tapi yang ni dia kena arah yang sama. Dia ke kiri. Dia macam ni. Okay, manakala yang ni tadi kita boleh ikut simbol ni. Ni simbol ni. So hati-hati untuk baca yang di tengah. Simple kan. Cuma kena sabar sikit lah nak fahamkan dia. Okay. So dekat sini dia tak ada lorek, dia hanya tanda lebih kecil. Macam tu. Okay, next. 6K tambah 5. Okay, so kita akan kumpulkan sebelah kiri. 6K tolak 3K. 14 tolak 5. 6 tolak 3. 14 tolak 5, 9. So, K 9/3. K lebih besar daripada 3. Okay, next. Okay, kita ada 3K dengan 9K. So, kita akan kumpulkan dekat sebelah kiri sebab 13 ni lagi besar kan. So, tolak 9K. So, pindahkan 4 sebelah kanan. So, 13 tolak 9, 4K. 4. So, K 4 bahagi 4, 1. Okay, so ada 2. Kita akan lukis. Kat mana nak lukis? Okay, kat tengah. Okay, so kita ada 1 dengan 3. So, 1 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Kan, ingat balik garis nombor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 kiri, 3 kanan. Okay, so 3 ni kita akan tanda dia bulat saja dan ke kanan. Okay, 1 ni dia ada lorek. Kita tandakan dia ke kanan. Okay. So, di manakah kawasannya? Dekat mana kawasan yang ada dua-dua line ni? Sebelah kiri. Sebelah kanan. Okay. So, dia baca dia X. Kita akan ikut simbol tu. Besar daripada 3. Okay. Tengok dekat X. Bahaya. K. Okay, dia lebih besar sama 3. Ke? Salah. Sebab dia tak ada lorek. So, dia K besar daripada 3. Okay, next. Okay, macam mana nak jawab kalau dia cantumkan 3 persamaan tu? So, kita akan pecahkan 2. Okay, yang sini ambil 1. So, negatif 5. Kecil daripada 2P tolak 7. Okay, so ada 2. Dia mesti ada 2 persamaan. Okay, ni tajuk ni. Sorry ya, kesilapan teknikal. Okay, ni tak ada kaitan Kesilapan.
Okay, so kat sini satu lagi persamaan kita akan ambil yang belakang ni. So 2P tolak 7, kita akan salin sebiji. Okay, so sekarang kita dah ada dua persamaan. So kita boleh selesaikan. So tengok tengok 2P tu positif, so 2P stay. So negatif 5 sebelah pindah jadi tambah 7. So 2P 7 tolak 5 2. So P 2 bagi 2 1. Okay, so next okay, P ada dua tempat. So P yang lebih besar adalah kat sebelah kiri. So 2P tolak P, simbol yang sama, saya tak tukar simbol. 3 tambah 7 10. So P. Okay, sekarang kita ada 1 dengan 10. Okay, so buat garis 1 dengan 10, 1 kiri 10 kanan. Okay, ini huruf P. So 1 ni dia tak ada lorek, dia ke sana. Okay, 10 dia ada lorek, dia ke sana. Okay, so jawapannya ialah di sebelah kiri. Okay, so berapa jawapannya? Okay, P lagi kecil daripada 1. Dia tak ada tanda bawah sebab dia tak ada lorek. Okay, so ni adalah latihan.